booster. Jadi benda ini kita ditekan oleh para pengguna pasal ramai sangat. Sebenarnya yang paling ramai adalah orang yang telah ambil 2 booster. Sebenarnya dulu masa kita mula-mula bawa isu ini, kita ramai je orang marah kita. Dr. Makmur marah kita. Tapi setelah dikenakan third boost, bertukar. Dalam masyarakat yang bertukar luar biasa, orang cukup marah pasal third boost ni banyak yang collapse. Tapi bukan semua orang, kalau dia buat okey lah, masalah. Tapi orang lain banyak betul yang collapse. Apa ni, sepupu saya pun ada yang meninggal dah ambil third boost dia. Tapi biasa lah, di mana pengarah kesihatan pun meninggal. Jadi itu antara je lah. Tapi yang rakyat tidak tahan adalah besar. Pasal menteri patutnya menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Tapi apa yang dia buat, dia janji dia nak susahkan. Dan kalau sebenarnya kalau nak ikut betul-betul, janjinya 2 saja. Dua apa ni, Jack, you okay. Dan itu saya tak tahu sama ada Tan Sri Muhyiddin pun ditipu ke oleh kain, kita tak tahulah. Yang Tan Sri apa ni campaign lah, big campaign. You ambil 2 boost, you boleh ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, lepas tu ambil third boost lagi. Jadi ini yang tak jadi rakyat cukup marah dan orang tertekan, orang tak dapat kerja, orang terbuang kerja. Nak masuk masjid dah ada rukun tambahan pula dah di Selangor lah. Tapi tempat lain tu saya dengar ada macam-macam cerita. Jadi benda ini kita rakyat tak dapat terima lagi dah. Kita dah terlalu tertekan. Jadi sebenarnya kita tengok dari ini tekanan ke atas rakyat cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Kita dapat kerja, kita dapat bayaran yang bercerai-berai, yang macam-macam lah. Jadi kita ni satu kerja, kita cubalah macam EPF, kita cuba dapatkan, kita cuba uruskan apa yang kita boleh bantu. Tapi kita harap semua kalau tak ada rakyat media memang tak ada apa lah. Jadi kita amat mengharapkan sokongan yang berterusan daripada kawan-kawan kita di media lah. Jadi sedikit saya nak juga ulas sedikit. Sebenarnya sekarang ini antara cabaran yang paling kuat sebelum Akta 342 yang dijanjikan tidak akan dibawa ke parlimen oleh Perdana Menteri kita. Sebelum itu kita takut Akta 342. Jadi kita buat macam-macam lah bersama dengan persatuan-persatuan Tamil, dengan persatuan ada Wazong, semua kita pakai. Jadi itu alhamdulillah, maknanya Perdana Menteri kata okey, dia tak bawa. Tapi ada satu lagi untuk mungkin tuan-tuan boleh turun tengok ya. Satu lagi adalah Akta Poison. Akta Poison ni cukup menekan kerana contohnya kalau anda pakai ivermectin yang diberi oleh Dr. Makmur, Dr. Makmur boleh ditangkap dan dipenjara sehingga 6 tahun. Kalau mengikut akta itu, dan ubat-ubat yang dipakai mesti ubat-ubat yang diluluskan. Jadi ubat yang contohnya macam air yang dibuat air kunyit oleh Datin Cik Ros ni, dia lagi ubat. Tapi kalau ubat yang tidak diluluskan, dia boleh dikenakan tindakan yang dahsyat ya. Satu lagi tadi ada satu, dan nombor 2 adalah global pandemic treaty. Itu saya kena minta Puan Zahra lah, dia kena kaji balik apa benda global pandemic treaty ini dengan Sani ke dengan Datuk Asli untuk mengkaji. Sebenarnya saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan sudah membaca ke pasal global pandemic treaty ini? Pasal kiranya hendak ditandatangani oleh KAIRI pada Mei ini, yang menjadikan kita menyerahkan kedaulatan kita berkaitan dengan kesihatan kepada WHO. Maknanya WHO akan boleh buat apa saja kalau itu telah ditandatangani. Maknanya United Nations ke WHO boleh masuk dan dia melebihi daripada perlembagaan kita.
Jadi ini yang satu benda yang kita tengah cuba mencari kaedah untuk menangani lah. Kita akan bawa juga on the road show kali ini. Jadi itu antara inilah. Tapi apa pun saya rasa the gist of the story hari ini, PPRM yang berguna minta kari letak jawatan atau diberhentikan. Mas Go! Okey, so lebih kurang kita ada apa-apa nak tanya? Saya kalau tak tahu saya boleh tanya kawan-kawan tadi. Ada apa-apa soalan? Ya. Mana tahu nak menyuarakan suara hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Ki. Bukan satu perkara yang tidak kalah. Saya tahu Datuk Ki kalau tidak pegang handphone, dia pun macam saya juga, tak bagi orang lain. Tapi hari ini dia berkongsi lah ya. Kalau kita mengimbau apa yang telah dinyatakan daripada awal dan sebelum ada isu pandemik COVID dan ada pandemik, so kita semua faham apa dia maksudnya pandemik, apa yang dimaksudkan endemik tentang suatu penyakit. Karena dia mempunyai implikasi tindakan yang berbeza. Pandemik dengan endemik, action taken will be much different to condone the infection. Ini doktor ya, ini doktor betul. Saya doktor. Yang kita risau, yang menyebabkan rakyat tertanya-tanya ialah janji yang tidak ditepati. Janji yang tidak ditepati. Maksudnya, vaksin adalah volunteer. Bila volunteer, mana you suka buat, you buat. You tak suka buat, tak buat. Jangan seumpama cerita anjing dengan bangau. Anjing, dia panggil bangau nak bagi makan, dia pun dalam piring yang nipis. Bangau tak boleh ambil. Bangau panas. Dia panggil anjing minum, dia pun dalam bekas hawa dalam. Anjing pun tak boleh makan. Maksud saya ialah, kalau dah dijanjikan bahawa vaksin itu adalah satu yang voluntary sifatnya, janganlah tindakan seterusnya kepada mereka yang tidak mengambil vaksin is contradict. Kalau voluntary saya tak nak ambil, tidak ada tindakan-tindakan lain yang harus dikenakan. So kita nak kerajaan jawab, kenapa dia berubah? Yang kedua, sebagai saya medical doctor kalau saya cerita tentang isu akta racun, saya semua kena faham bahawa akta racun adalah satu akta untuk menjaga kepentingan pesakit. Untuk menjaga kepentingan pesakit. Kita kena faham dalam kehidupan kita ada tahap namanya ubat. Ada namanya makanan kesihatan. Ada namanya lah makanan sahaja. Sesuatu yang dinamakan ubat, kita bagi kedua. Ubat tradisional ataupun ubat yang dihasilkan oleh pakar-pakar perubatan yang melalui proses yang sangat stringent. Kalau saya cerita panjang sangatlah. Maksudnya ialah bila dinamakan dia akta racun, yang boleh prescribe and dispense the medicine is only a doctor and pharmacist. Lain tak boleh. Maksudnya kalau ubat itu tidak diluluskan di bawah akta tersebut dan yang dispense itu bukan orang yang terlatih, tindakan boleh diambil. Itu akta tersebut. Ya, ini tidak tertakluk kepada makanan kesihatan, nutritional product. Jadi saya selalu harapkan sebagai pengguna, kita kena memahami istilah-istilah yang digunakan. Jangan istilah itu kita panggil apa istilahnya, dimanipulasi. Ya. Yang kedua, yang ketiga ialah rakyat sepatutnya sekarang dididik. Apakah langkah-langkah yang sepatutnya kita buat untuk menghindarkan penyakit ke atas diri kita, keluarga kita dan sebagainya.
Bukan dengan kaedah kita menakutkan. You tak buat ini, you tak boleh pergi sini. You tak ada ini, tak boleh buat ini. Ya? Dia tidak ada langkah-langkah. Misalnya, apabila kita beralih kepada fasa endemik, kalau saya ada simptom, adalah tanggungjawab saya sebagai pribadi. Saya tidak boleh keluar ke atas tempat orang ramai. Karena saya berisiko menyebarkan penyakit. Ya? Karena COVID ini adalah airborne. Airborne. You bersin, you batuk, orang lain mendapat. Dan hari ini kalau saya tanya satu persatu, berapa orang tahu bagaimanakah cara bernafas yang betul dalam masa sekarang? Siapa nak volunteer tunjuk kat saya cara bernafas yang betul? Ya, betul. Kita pakai mask, cara bernafas yang betul. Pakai mask tak boleh. Sebab kita kena faham bahawa COVID virus ini dia menyerang paru-paru. Kita kena faham virus ini dia ada sifat-sifat tertentu. Ada virus suka liver, namanya hepatitis, yang kita ambil 3 vaksinasi. Dos pertama, dos kedua dan booster. Kita pergi di jantung, myocarditis. Dia ada a new variant of virus yang attack jantung. Yang attack masjid. Yang attack jantung. Okey, isu yang anda tanya adalah masjid. Kita kena faham bahawa oleh kerana dia airborne, kalau kawasan tertutup ini sebenarnya kita semua mesti pakai mask. Tapi kalau masjid itu open area, tak perlu pakai mask. Seperti kita jogging di kawasan lapak, atau kita masuk dalam kawasan parlimen yang memang tertutup. Sebab itu saya kata tadi kita kena faham kaedah bagaimana jangkitan itu berlaku. Sebab itu kita tak takut. Kadar kematian misalnya dengue mungkin lebih tinggi daripada COVID. Tetapi kerana kita tahu the cycle, kita tahu bagaimana kita putuskan. No Aedes, no dengue. Tetapi virus COVID ini luar biasa. Dalam tempoh tak sampai 2 tahun, varian baru telah beberapa kali muncul. Daripada Alpha, Lambda, Delta yang sekarang ni Omicron. Jadi saya nak katakan sekarang ini ialah, pertama sekali kita menyuruh kepada kerajaan, kalau kita nak lantik sesiapa untuk menduduki satu jawatan, lantiklah mereka yang pakar, mereka yang faham, dan mereka yang mahukan rakyat di bawah ini mendapat keselesaan dan jaminan kesihatan. Saya tak kata menteri itu bagus, menteri itu tidak bagus, tetapi sesuatu jawatan itu mestilah kena pada tempatnya. Ini adalah asas dalam melantik seseorang. Dan saya percaya bahawa Perdana Menteri kita Dr. Seri Ismail Sabri limited resources. Tidak ramai orang-orang yang pandai. Nak lantik Datuk Nadir, dia di luar daripada kumpulannya. Nak lantik Cik Rizal, lagi dah tak boleh. Nak lantik lagi tak boleh. Sebab limited resources. Apa yang kita harapkan ialah PRU akan datang. Siapa yang merasakan dia boleh menyumbang kepada pembangunan masyarakat masa depan, tampillah ke depan. Okey, jadi sebenarnya kita saya kata saya pun tak boleh pegang mikrofon. Jadi in short, saya menyokong apa yang diharapkan dari Aziz. Apa yang kita harapkan, apa yang kita hasratkan. Kita telah bersama dengan masyarakat lebih 25 tahun. Kita bersama dengan denyut nadi mereka. Kita bersama dengan peluh dan darah mereka. Orang kayangan tidak pernah merasakan kesusahan kita. Susah-susah orang senang, tak sama dengan senang-senang orang susah. Mereka tak tahu apa arti susah mencari pekerjaan. Mereka tidak faham bagaimana susah untuk mendapat rezeki, untuk membeli satu laptop yang harganya RM7. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh harapkan sesiapa, melainkan kita bersama dengan Persatuan Pengusaha Malaysia. Jadi saya menyuruh supaya andai kata Datuk Nadir dicalonkan oleh PPM untuk melalui mana-mana parti politik. Kita masuk ke agenda ni. Banyak yang nak masuk agenda. Sebenarnya saya nak kata deep in our heart,
myself, Datuk Najib, Ujudin, we are the founder of PPIM. Daripada susah payah tidak ada wang, susah payah dihalau, dan sekarang kita menjadi harapan. Dan saya rasa we are the only association yang bold enough to come forward to fight for our vision. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Mo. Pada tahu kot kali ini jadi wakil rakyat. Apa pun saya nak share sikit tadi ya. Ini apa ni, makanan yang diberi oleh side food ya. Bukan apa saya nak tunjuk. Makanan ini tahan 2 tahun. Jadi kalau kita nak simpan makanan, kita simpan yang ini. Dan ini semua yang datang ni akan dapat bawa balik ni. Tapi dia bagi 3 je lah. Kita harapkan banyak. Tapi tak apa, alhamdulillah, terima kasih. Dan saya rasa saya tak mengucapkan terima kasih kepada Gardenia. Gardenia ni saya rasa lebih 40,000 pack dia bagi semasa apa tu, 40,000 semasa apa ni, semasa PKP. Dan insyaAllah kita berada di rumah Ajwa. Ini sebagai penghargaan walaupun mahal, kita kena bagi yang terbaik kepada rakan-rakan kita. Cuma kecil je, kalau tak ada 1,5 kilo. Okey. Saya ingat itu saja kot. Kalau Adi ada apa lagi yang tak tersebut nama ke apa benda? Okey. Okey. Satu lagi, saya terima cadangan daripada Suraya tadi. Mungkin kita rasa untuk tahun akan datang, untuk kita berjumpa dengan media sekali lagi, kita buat hari media yang mirip kepada perjuangan ataupun membantu pengguna. Kita tak adalah apa ni, kajian award, tapi masih menghargai artikel-artikel yang boleh membentuk fikiran pengguna untuk menjadi lebih bersedia menghadapi cabaran. Okey? Jadi saya ingat itu saja. Cuma ini kita makan. Lepas kita makan sekarang, macam Dr. Makmur, dia sihat lebih sikit. Tapi pada yang nak lebih sihat, kita boleh gunakan fast track. InsyaAllah kita akan sediakan ini pun makanan kesihatan yang insyaAllah kita boleh membantu kita pada siapa-siapa yang geng-geng Dr. Makmur. Dia boleh gunakan fast track ni, cuba. Dan saya yakin ini cukup baik. Saya tak adalah pakai fast track. Okey, jadi itulah saya ucapkan. Tanya boleh tak? Boleh. Oh, nak tanya. Okey, apa dia? Okey, Toki. Alang-alang Teluk Perkasam pada 2 hari bulan 2 22 hari tu, Toki bersama Persatuan E-hailing, teksi, bas, lori semua mengisytiharkan masuk bertanding PRU 15. Jadi kami dekat sini berteka-teki apakah Datuk akan masuk bertanding. Jadi boleh Datuk jawab teka-teki tersebut kat sini? Saya tak ada jawapan lagi. Menunggu hidayah. Itu ada. Saya tak tahu. Saya bukan lahir sebagai ahli politik. Dr. Makmur ya. Itulah. Saya tak boleh jawab soalan itu. Kita tengok dan kita doa. Okey? Ada apa lagi? Ada soalan lagi? Ada soalan, silakan. Okey. Silakan kalau ada soalan. Ya, tuan. Okey. Dan saya sebenarnya ini antara kebengongan. Yang kalau anak saya kecil tadi orang bengong betul saya rasa. Tak ada sebab, pasal saya tak tahu sebenarnya Tim Malaysia ni siapa yang paling berkuasa. Antara Menteri Kesihatan ataupun Perdana Menteri. Jadi PM dah kata tidak diwajibkan. Macam Dr. Mo sebut tadi, dah kata tidak wajib. Yang siapa pun yang paling bengong yang boleh kata wajib pula. Yang sampai masalah kerja, diskriminasi kerja, yang nak masuk macam-macam.
Jadi ini saya rasa kita kena lihat kembali. Dan saya minta Perdana Menteri sendiri lihat balik perkara ini secara serius. Pasal kita tidak boleh benarkan kezaliman ini berlaku. Kita tak boleh. Kalau tidak, saya sebenarnya hari ini kok boleh ya, kok boleh. Saya harap kawan-kawan dan rakan-rakan semua, mungkin kalau tiada perbezaan kepada apa yang kita harap, mungkin kita kena buat boykot. Ada yang mencadangkan 1 hari bulan April ini, kalau akta itu masih menekan kita sama-sama buat boykot. Kalau pergi di jalanan, kita tangkap, kita boykot. Tak ada apa, kita ambil cuti, biarlah bas ke apa ke, biar kita buat begitu. Mungkin itu boleh membawa kesedaran. Pasal kita nak bawa terak-terak besar dan tapi terak kecil ada. Yang tadi kan terak-terak kecil je. Jadi mungkin kita akan bagi signal lah. Kalau tidak ada apa-apa, kita nak mengharapkan semua kita buat boykot sendiri ya. Ini Brother Zul kita ni. Brother Zul kita ni lah yang mencadangkan hari ini tangkap dulu. Awal-awal hari ini dia perlu tangkap. Tapi polis tak panggil pun dia. Banyak kali masa dia nak sampai banyak cerita. Jadi okey. Jadi apa-apa pun kita perlu bersama. Bila kita bersama, kita akan dapat keberkatan. Bila berkat, walaupun sedikit, dia kuat. Contohnya kalau berkat ya, debu yang dekat lantai ni masuk dalam mata, sakit. Betul tak? Maknanya berkat walaupun sikit dia boleh pergi. Kalau banyak tak berkat, kita sama-sama tengoklah. Kita tunggu saja, kita tengok mereka yang menginaya para pengguna dan rakyat Malaysia ni akan dapat balasan. Kita sama-sama doa aja. Itu janji Allah, bukan janji saya ya. InsyaAllah. Okey? Terima kasih. Cikgu. Satu dukungan yang bahagia Datuk Nazir Johan, Ketua Aktivis Satuan Pengguna Islam Malaysia Melangkap Presiden. Saya dia ingatkan seandainya kita memiliki kawan-kawan, sahabat atau diri kita sendiri yang kena terkesan akibat vaksin yang kita rasakan, aku ni jadi sebab vaksin ni, dan saya mak mentua mati, staf saya meninggal, kawan baik saya meninggal, dan ramai meninggal terkesan selepas itu. Dan seandainya kita memiliki sahabat-sahabat atau kawan-kawan yang kita rasakan perlu sesuatu advice ataupun perlu satu tindakan, terkesan yang kita rasakan mungkin sebab vaksin boleh datang ke PATV, Pusat Aduan Terkesan Vaksin di tingkat 3 Kondo Villa Puteri di Pejabat BPM, kerana division itu kita wujudkan untuk sama-sama kita melihat dan kita menyiasat kes-kes yang sedemikian rupa. Ya, kita ada Puan Zara sini dan kita ada sahabat-sahabat kita, kita ada ramai sini daripada JBMC yang lead dan advice kita. Siapa saja yang kita dengar mereka terkesan dan kita syaki ia diakibatkan oleh vaksin dan sebagainya, maka boleh datang buat aduan dengan kita lihat apa yang boleh kita lakukan. Jangan lupa fast track baru bisik kat saya, dia ada hadiah juga untuk anda. Ada beberapa benda yang anda kena ambil sebelum balik. Pertama, kita ada fast track produk, kemudian kita ada sumbangan ni, dan waktu ni saya nak bagi peti ais pada siapa yang nak. Saya nak kena buat cabutan berdua. Okey, are you ready? Terima kasih. Okey, baik, sampai di sini dulu sahabat-sahabat Eling FM. Saya tutup live FB kita pada hari ini. Dan sahabat kita daripada majlis kita pada hari ini di sini disambung dengan program menyampaikan cabutan bertuah. Terima kasih semua menonton.